Nurul Nafis dia sebut arif billah. Apa ta'rif arif billah? Mengenal Allah dan mengenal hamba. Jadi siapa yang kata mengenal Allah saja, dia tak mengenal hamba, dia fana, dia bukan arifin. Dia bukan arifin, dia fani. Fani ni fana. Arif ni dia mesti mengenal diri, mengenal dirinya sebagai hamba dan mengenal Allah. Itu baru dikatakan al-arifin, al-arifin billah. Jadi dia kata kebahagiaan tu ialah kebahagiaan itu ialah al-ma'rifah ya. Jadi ma'rifah tu apa? Mengenal Allah dan mengenal hamba. Kehambaan. Iaitu jalan iman dan ibadah. Iman tu ma'rifah, ibadah tu hamba. Iman tu ma'rifah, ibadah tu hamba. Kalau kita rasa kita hamba, kita akan buat satu kebajikan kepada Allah. Maksudnya kita tunjuk kita hamba. Kita sembahyang tu bukan sebab dia takut api neraka. Walaupun ya betul, tetapi sebenarnya bukan sebab tu. Disebabkan kita tahu kita hamba, kita sembahyang tu kita buat. Kita nak tunjukkan kepada Allah kita ni hamba. Di samping ianya menolak segala cita-cita untuk meninggi diri dan mencari pangkat. Maksudnya di samping menolak dunia. Di samping menolak dunia, saya sebut sikit. Satu orang datang kepada Nabi SAW, Anas bin Malik, dia riwayatkan akan hadis ni daripada periwayat dalam kitab Hilyatul Awliya, daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi riwayat hadis ni, dia kata Anas bin Malik kata ata rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kata inni uhibbuk. Dia kata ya Rasulullah, aku cinta kepada kau. Maksudnya tarekat ke tidak tu? Dia dah mula nak masuk perjalanan hati. Dia kata inni uhibbuk, aku cinta kepada kau. Apa jawab Nabi? Fasta'id lil faqah. Nabi kata hendaklah engkau sediakan diri engkau untuk kehilangan. Kalau nak menuju kepada Allah, sediakan diri untuk kehilangan. Kehilangan apa? Satu dia kata kat sini, segala cita-cita meninggikan diri dan mencari pangkat. Maksudnya dunia tak ada. Sebab tu saya cakap kan, semalam saya dah sebut juga perkara ni. Saya sebut antara mula-mula yang akan kehilangan di sisi kita, kalau seseorang tu nak menjalan jalan sufi, sedap makan, banyak makan, itu akan berkurang. Lepas tu kurang kawan, tu pun akan berkurang. Sebab bila kita nak betul-betul, orang akan cakap kita poyo ni, poyo lah kau ni, poyo. Jadi kurang kawan, benda tu kena sabar. Mungkin kurang kawan tu dalam, saya tak tahulah. Saya tak tahu bahagian masing-masing lah. Kalau macam saya 20 tahun, saya kawan ramai tuan-tuan. Saya school team, football team, ramai kawan. Tapi bila masuk jalan pondok, ngaji agama, masuk jalan tarikat lagi kurang. Mula-mula masuk pondok dah kurang dah. Lepas tu bila masuk tarikat lagi kurang. Orang-orang pondok tak suka orang tarikat, lagi kurang. Tapi itulah, waktu saya masuk tarikat dulu, semua orang kata saya sesat. Sekarang bila saya dah jadi syekh, semua orang tanya kenapa kau pakai gelaran syekh. Itulah sebab kau dulu tak masuk tarikat, tak suluk, macam mana nak jadi syekh? Bila tak masuk tarikat, tak suluk, tak dapatlah ijazah daripada guru, tak dapat ijazah daripada ulama. Tapi kalau masuk, belajar, suluk, habis mata pelajaran, dapatlah ijazah. Macam ni lah tuan-tuan dapat PhD. Lepas tu tuan-tuan tengok orang tu dapat IR, takkan tuan-tuan nak marah pula? Tuan-tuan kalau nak IR, masuk tarikat IR tahu kan? Jadi orang IR, dia tak ada pakai PhD dia. Dia PhD dia nama IR. Orang lain kalau dia nak nama gelaran PhD, masuk tarikat PhD. Jadi kalau kita nak jadi syekh, masuk tarikat yang apa? Ini kalau nak dunia lah. Kalau nak pangkat, masuk jalan dia. Boleh tak faham? Jadi ketika ngaji dulu, ketika ngaji pondok, ketika saya duduk, saya masuk tarikat bukan sebab nak jadi guru tuan-tuan. Bukan, cerita dia panjang, saya tak payah cerita kat sini. Kalau tuan-tuan tahu, tanya je lah sesiapa. Siapa yang murid lama, saya tahu dah cerita saya ni. Macam mana cerita, macam mana saya tu boleh masuk tarikat tu dengan ayah Wahab lah. Kalau nak kira daripada keluarga, memang keluarga saya semua keluarga Naqsybandi. Sebenarnya zikir saya daripada 80 tahun 89 lagi dalam Naqsybandi ni. Masuk tu bukan sebab nak pangkat, tidak, tapi masuk tu sebab nak, memang kerana Allah. Jadi kalau masuk tarikat, dia kata, Nabi kata fasta'id lil faqah. Maksudnya kalau betul-betul nak menuju kepada cinta, hendaklah kau sedia untuk kehilangan. Jadi salah satu daripadanya kehilangan untuk bersedap-sedap, daripada makanan, daripada tempat tinggal, daripada tidur, daripada kesihatan pun akan hilang. Yang ni saya nak singgung sikit lah. Mungkin sekarang saya dah dapat cerita dia.
Saya dulu waktu saya bangun malam, saya sebabkan saya tinggal dengan Ayah Wahab tu, saya mula-mula saya tinggal di pondok, mengaji di pondok, tinggal di pondok. Kemudian bila saya dah bai'ah dengan Ayah Wahab, saya tinggal dengan Ayah Wahab kat surau tu. Jadi saya berulang-alik naik basikal daripada Negeri Sembilan ke Bangi, daripada Negeri Sembilan ke Jenderam. Saya naik basikal, saya ada motor, tapi saya naik basikal tu sebab saya nak tiru Ayah Wahab. Ayah Wahab dulu naik basikal, jadi saya naik basikal. Jadi saya naik basikal daripada Lengging tu ke Jenderam. Jadi dek sebab duduk saya tu lama dengan Ayah Wahab tu, sampai saya jadi macam mana dia punya jadi. Maksud saya, dia bangun bila, apa dia buat lepas dia bangun, dekat dia duduk sejadah pukul berapa, semua jadi macam dia. Dan sampai saya dah jadi rutin tu, sampai satu hari ketika tu saya di Jorak, kami jorak bilik air tak ada dinding. Bilik air tak ada dinding, mandi kat pigi macam tu je. Jadi tuan-tuan boleh fikir, kalau mandi pukul 4 pagi sejuk ke tak sejuk? Dinding tak ada tuan-tuan. Dinding tak ada. Air tu dah lah sejuk. Angin lagi. Jadi bila mandi tu, kalau kami mandi pukul 6, kalau mandi pukul 5, 5.30 nak subuh nanti kan mandi. Pukul 5 tu kalau mandi berasap mulut. Jadi tuan-tuan fikir kalau saya mandi pukul 4. Jadi saya mandi pukul 4, 4.30, saya punya set 4.30 mesti dah ada atas jadah. Daripada 4.30 sampai 5.30 saya sempat buat 20 rakaat. Itulah saya punya rutin. Sekarang ni je saya tak boleh buat 20 rakaat sebab dah macam-macam lah. Cuma nak sebutnya, ketika saya buat dulu tu, datang singgah dekat hati saya ni, dia katanya begini. Katanya saya sibuk sangat nak beramal ni, takut-takut besok tua saya sakit tulang, sakit apa, semput sebab saya mandi. Jadi saya pun cakap, daripada saya nak jaga kesihatan saya, lepas tu sampai tua amalan saya sikit je, baik saya maksimumkan terus saya punya kesihatan yang ada waktu muda ni. Besok tua belum tentu saya sakit, belum tentu saya sihat, betul tak? Kalau sekarang ni saya kata saya nak jaga kesihatan saya pun bangun lambat. Besok kalau dah tua silat-silat tak boleh bangun. Jadi saya pun niat saya beramal waktu muda tu. Kalau sekarang ni, kalau sampai tua sakit, tak apalah. Sekurang-kurangnya kita dah beramal kerana Allah, kita sakit kerana Allah. Jadi sekarang saya dapat dah sakit tu. Jadi saya nak cakap kehilangan, faqah. Kalau betul-betul nak menuju kepada Allah, fasta'id li faqah. Kalau betul-betul nak menuju kepada Allah, mesti bersedia untuk kehilangan. Jadi salah satu daripada gambaran kehilangan yang saya nak cakap, kesihatan. Salah satu daripada gambaran kesihatan, salah satu daripada gambaran kehilangan, makanan. Salah satu daripadanya kesihatan. Kesihatan pun boleh hilang, makanan pun akan jadi sikit, kawan pun akan jadi sikit, macam-macam lah akan jadi sikit. Jadi kalau betul nak menuju pada Allah, memang kita akan kehilangan. Itu memang Nabi sebut. Satu dekat sini dia kata, menolak segala cita-cita dan meninggi diri, mencari pangkat.